Okay, hari ni Miss nak discuss tentang example 6. Okay, kita baca soalan dulu. An airplane trip involves 3 legs, maksudnya 3 trips lah, with 2 stopovers. Okay, so the first leg is due east for 620 km. The second leg is southeast 45 degree for 440 km. And the third leg is at 53 south of west for 550 km. So the question wants the total displacement. Okay, but first we recap dululah. Okay, mana satu north, south, east, west. Okay, so we have north, south, east, west. So, and then kita ada south of east, kita ada south of west. Okay, kita baca soalan ni lagi sekali. Okay, so the first leg is due east, maksudnya pergi east untuk 620 km, and then dia pun pergilah east. Okay, distance dia yang pertama. Okay, so kita denote as D1 lah. Okay, dia pergi east sebanyak 620 km. And then the second leg is south east, maksudnya dia pergi south east ke sini. Okay, turun sebanyak 45 degree. Okay, jadi kalau ini adalah 90, maka 45 adalah tengah-tengah ni lah, 90 bahagi 2. And then dia pun turunlah this one. Distance dia bergerak adalah sebanyak 440 km. Okay, di mana angle dia? Okay, selalu daripada from part CX lah, iaitu this one. Kenapa part CX? Sebab from the ground lah, point of reference. Okay, and then the third leg is at 53 degrees south of west. So south west maksudnya ke sana. Okay, and then dia pun bergeraklah di sini D3 sebanyak 550 km. Okay, again dekat mana angle dia? Selalu from X lah. So this one. So this one is 53 degrees. Okay, so itu first step kamu. Sentiasa draw diagram dulu bagi kita nampak. Okay. Okay, jadi apa second step kita? Okay. Okay, apa second step kita? Second step kita akan draw all of these vector D1, D2 dengan D3. Okay, kita letakkan dia dekat paksi X dengan Y axis. Okay, contohnya, okay, katalah Miss ada paksi Y and then Miss ada paksi X. Okay. Right. Lepas tu, kita pun denote lah. This one is Y. This one is X, kan? Okay, kita tengok yang first. So, first D1. Okay, Miss tukar colour dia. So, D1 ke kiri. Ke kanan, sorry. So, ke sana adalah D1. Okay, cuba tengok D2 pula. D2 ke sini, kan? Okay, so dia ke bawah. So, ini adalah D2. Okay. How about D3? Okay, D3 pula ke sana. So, basically what happen, kita gabungkan ketiga-tiga vektor ni dalam satu paksi X dan Y axis lah. Okay. And then, kita pun tulislah angle dia. Okay. Angle ni sebab dia bergerak in straight line je, so tak ada angle. Okay, D2 pula angle dia adalah 45. Okay, D3 pula angle dia adalah 53. Okay. Okay, setelah kita buat step kedua, iaitu gabungkan ketiga-tiga vektor ini dalam satu axis, maka tugas kita seterusnya, iaitu step 3, adalah untuk resolve vektor-vektor itu, vektor D1, vektor D2 dan vektor D3 into X and Y component. Okey, jadi mari kita tengok vektor D1. Okay. Kalau kamu tengok kat sini, D1 hanya bergerak di X axis. Okay, maka kita cakap nilai dia dekat Y adalah kosong. Tak ada nilai dekat Y. Okay, jadi what happen? Okay, since
the vector bergerak ke kanan, okay, maka kita cakap value of D1 adalah positif. Okay, D1 adalah 620 km, positif 620 km. Manakala nilai dy axis adalah kosong. Okay. Okay, itu adalah D1. Okay, kita cuba tengok pula D2. Okay, D2 ada angle 45. Maka kita kena resolve dia into X dan Y komponen. Okay. So, kalau kita lukis yang cantik. So, ini adalah D2 di X komponen. Ini okay, yang ni pula adalah D2 di Y komponen. Okay, jadi kita pun resolve lah. Okay, kita buat triangle. Okay, jadi kita dapati ini adalah opposite, ini adalah adjacent. Okay, so kita tahu so dan kah. Okay, kamu tengok dekat sini. Okay, macam mana Miss nak cari value of D2 dekat X komponen. Okay, jadi D2 X dekat sini. So, kuantiti yang selari dengan dia adalah adjacent. Maka terus kita guna kah lah, di mana formula dia adalah D2X sama dengan D2 cos 45. Okey, jadi D2 adalah 440 darab cos 45. Kita akan dapat jawapan dia sama dengan 311.13. Okey, itu adalah D2 dekat X komponen. Okey, jadi D2 dekat Y komponen. Okey, kita tengok apa kuantiti yang selari dengan dia, iaitu opposite. Okey, jadi terus kita guna sign dekat sini. Okey, jadi kita pun tulislah D2Y sama dengan D2 sin 45. So, 440 darab sin 45, kita akan dapat 313. Okay, let's talk about sign convention. Okay, kamu tengok kat sini. D2X bergerak ke kanan, maka nilai dia adalah positif. D2Y bergerak ke bawah, maka nilai dia adalah negatif. Okey, itu adalah untuk D2. Okey, kita cuba pula buat untuk D3. Okey. Okey, sama juga D3 ada vektor D3 dan juga ada angle. Okey. So kita kena resolve dia kepada X komponen dan juga Y komponen. Okey. So kita boleh cakap yang ni adalah D3Y, yang ni adalah D3X. Okey, so kalau kita buat triangle kat sini, kita dapati ini adalah opposite, ini adalah adjacent. Jadi kita terus tulis D3, okey, D3 dekat X komponen, kuantiti apa yang ada kat situ? Adjacent. Maka kita pun guna cos. So, D3 darab cos 53, iaitu nilai D3 adalah 550 km darab dengan cos 53. Okey, itu adalah untuk D3 di X komponen. Okey, D3 di Y komponen. Okey, kuantiti apa yang selari dengan D3 dekat Y? Opposite. Okey, maka kita guna sin. Jadi, D3 sin 53, which is 550 darab sin 53. Okey. So, misalkan lukis table ni panjang sikit. So, extend dia. Okey. Jadi, nilai D3X adalah 331. Nilai D3Y adalah 439.25.
Okay, disebabkan D3X bergerak ke kiri, maka nilai dia adalah negatif. Okay, D3Y bergerak ke bawah, jadi kita cakap nilai dia adalah negatif. Okay, kemudian kita akan cari hasil tambah untuk ketiga-tiga vektor ini di X komponen dan hasil tambah ketiga-tiga vektor ini di Y komponen. So kita dapati di X komponen kita akan dapat positif 600.13, di Y komponen adalah negatif 750.38. Okay, kita kemudiannya akan menggabungkan resultant vektor X dengan resultant vektor Y dalam satu paksi. Okay, disebabkan nilai X ni adalah positif, maka kita akan lukis X in to the right. So ini adalah nilai dx sama dengan 600.13. Okay, disebabkan adalah nilai Y ni adalah negatif, maka paksinya adalah ke bawah. So ni adalah dy sama dengan negatif 750.38. Jadi soalan minta total displacement, iaitu the resultant vector ini berapa. Okay, so step keempat kamu adalah untuk mencari magnitude untuk vektor D. Okay, jadi kita akan guna teorem Pythagoras, iaitu vektor D sama dengan dx square plus dy square. So dx adalah 600.13 square plus negatif 750.38 square. So jawapan kita akan dapat 960.85 km. Okay, and then kita pun akan cari direction guna formula tangent theta dy over dx make sure modulus. So theta sama dengan tangent inverse 750.38 bahagi 600.13. So angle kita akan jadi 51.35 degree. Okay, so misalkan tambah extra information kat situ, iaitu below positive x axis. Okay, sebab ini adalah angle kita, jadi kalau kita lukis paksi ni penuh, kita tahu ini negative x axis, ini positive x axis, maka angle kita adalah di bawah positive x axis. Okay, sekian itu saja. Terima kasih.